Hai murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran kita di unit 2 Agama Islam di Malaysia dengan 3 tajuk kecil yang lain. Kita mulakan dengan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran. Kita lihat peranan agama Islam dalam pentadbiran sebelum zaman penjajahan. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Hukum Kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan telah dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri Melayu yang lain, seperti Undang-Undang 99 Perak dan Hukum Kanun Melaka. Undang-undang digubal untuk mengawal kehidupan manusia. Warga negara yang mematuhi undang-undang dapat menjamin keharmonian negara. Seterusnya, kita lihat agama Islam dalam pentadbiran semasa zaman penjajahan. Semasa zaman penjajahan British dan pendudukan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Kita lihat zaman penjajahan British. Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Kita lihat pula semasa zaman pendudukan Jepun. Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Selepas pendudukan Jepun, British telah kembali menjajah tanah Melayu dan undang-undang Islam terus dilaksanakan. Walaupun kuasa asing datang silih berganti, namun apabila negara mencapai kemerdekaan, kedudukan agama Islam terus kukuh dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita lihat tajuk kecil seterusnya, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia kaya dengan adat, budaya dan warisan. Namun demikian, agama Islam ialah agama persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Walaupun negara kita terdapat pelbagai agama dan kepercayaan, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormati agama dan kepercayaan semua kaum agar perpaduan negara kekal terpelihara. Seterusnya, kita lihat peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan. Setiap agama menuntut umatnya mengamalkan nilai baik dalam kehidupan. Larangan terhadap perbuatan yang tidak baik juga ditetapkan dalam setiap agama. Islam menuntut umatnya mengamalkan nilai sejagat dan nilai kemanusiaan untuk membentuk perpaduan. Nilai sejagat yang pertama ialah toleransi. Islam menggalakkan umatnya bekerjasama dalam pelbagai urusan pekerjaan, saling menghormati tempat ibadat dan tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap rakyat Malaysia bebas memilih agama untuk dianuti. Seterusnya, nilai sejagat yang kedua ialah nilai kasih sayang. Kita perlu mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama. Kita perlu membantu mereka yang memerlukan tanpa melihat latar belakang agama.
Nilai sejagat seterusnya ialah kesederhanaan. Bersederhanalah dari pelbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap serta berpakaian. Dan nilai sejagat yang terakhir ialah nilai perdamaian, di mana Islam menggalakkan untuk bermesyuarat demi mendapatkan keputusan ramai serta tidak menjadi pencetus kepada pergaduhan. Seterusnya, kita lihat nilai kemanusiaan yang boleh menjamin kesejahteraan. Terdapat 3 nilai. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Kita perlu mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan yang dituntut oleh agama. Yang kedua, hubungan manusia sesama manusia. Kita perlu berbaik sangka dan saling menghormati sesama manusia untuk mengelakkan pergaduhan atau pertelingkahan. Dan seterusnya, yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar, di mana kita diminta untuk memelihara, memelihara dan mengindahkan alam sekitar. Nilai sejagat dan nilai kemanusiaan dalam agama penting untuk mewujudkan keharmonian. Nilai-nilai yang baik ini perlu diamalkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Baiklah murid-murid, selepas ini cikgu minta murid-murid jawab soalan pada muka surat 28 buku teks sejarah tahun 5. Selamat menjawab dan kita jumpa lagi. Bye.